Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan untuk menceritakan sedikit tentang buku penulis Khalid Muhammad Khalid, Rijal Hawali Rasul, pemuda-pemuda di sekeliling Nabi SAW. Okey tuan-tuan, tajuk pertama kita ini, pemuda. Siapakah pemuda ni? Pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu awalus sufara'il fil Islam, ialah orang yang pertama musafir dalam Islam untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Nabi SAW bermusafir ke kota Taif, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah bermusafir ke kota Madinah untuk mengajarkan umat Islam di Madinah tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, siapakah Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah dilahirkan 20 kira lebih kurang, dia syahid umurnya 33 tahun, 21 tahun selepas kelahiran Nabi SAW. 21 tahun selepas kelahiran Nabi SAW. Okey. Dan dia masuk Islam lebih kurang umur dia dalam 20-an jugalah, 22, 23 macam tu lah. Dia syahid umur dia 33 tahun. Jadi, Mus'ab bin Umair, dia berasal daripada golongan kaya. Anak orang kaya, pemuda yang kaya. Pemuda yang telah yang merasai kemewahan. Mak ayah dia seorang peniaga ataupun korporat yang hebat di kota Madinah. Ayah dia bernama Umair, seorang korporat yang hebat di kota Madinah. Bukan di kota Madinah, di kota Mekah. Umair seorang korporat yang hebat di kota Mekah. Jadi, di kota Mekah ketika itu, tuan-tuan, kalau Mus'ab bin Umair ni, orang kenal dia. Tengok pakaian dia. Pakaian dia bagus-bagus daripada Yaman. Masa tu mungkin Yaman pun import pakaian bagus. Minyak dia wangi pun bagus-bagus yang dia beli pada Yaman. Kalau dia berlalu situ, dari jauh tu dah berbau wangi lah. Orang tahu kata, ini Mus'ab bin Umair. Dia kata, ini bau wangi ni, wangi yang macam ni, yang sangat wangi. Ini adalah Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Berpakaian mewah. Berpakaian mewah. Berpakaian hebat. Tetapi dengan asbab agama, dia tinggalkan segala kemewahan ni. Dia pilih agama lebih daripada ibu dan ayah dia. Okey. Pada awal kisah tentang keislaman Mus'ab bin Umair, yang mana Mus'ab bin Umair ini telah mendengar pengkhabaran tentang pengajaran Nabi SAW yang berpusat di Arqam bin Abdul Arqam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang bertanggungjawab mengislamkan, mengajak Mus'ab bin Umair kepada Islam. Dan Mus'ab bin Umair ni, dia mengambil masa secara sembunyi-sembunyian untuk datang kepada majlis Rasulullah SAW. Ketika itu dia bermarkas di Al-Arqam, rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Di rumah situ juga pengislaman Umar, di rumah situ juga pengislaman Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya yang telah meninggalkan kekayaan hanya untuk memeluk agama Islam. Pada mulanya Mus'ab bin Umair ini telah bersembunyi-sembunyi. Setiap malam dia akan keluar pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam dan mendengar pengajaran Nabi SAW. Jadi, Mus'ab bin Umair, langkahnya akhirnya telah diketahui oleh ibu bapanya. Yang mana ibu bapanya telah
menangkap dia dan melarang dia dan mempertahan dan dan menyekat dia daripada berjumpa Nabi SAW dan mengurungkan dia dan memenjarakan dia di rumah. Dan menjarakan dia sehingga dia tak dapat bertemu dengan Nabi SAW. Dan akhir sekali kekayaan semua dia telah dirampas. Dan perkara ini menduka citakan Mus'ab ialah bukan kekayaan dirampas tu, tapi tidak dapat bersama Nabi SAW. Dan akhir sekali dia dapat dilepaskan dan ibunya yang mengurungkannya telah memberi kata dua kepadanya. Mus'ab, kau pilih Muhammad ke ataupun pilih kami? Kalau kau pilih kami, kekayaan kau akan dapat balik. Tapi kalau pilih Muhammad, kekayaan kau semua kau boleh keluar daripada rumah ni dan tak bawa satu sen pun daripada kekayaan. Apa yang dia pilih Mus'ab? Dia milih Rasulullah SAW, Muhammad SAW, dan turut serta bersama Nabi SAW. Akhirnya dia berhijrah ke kota Habsyah, penghijrahan pertama bersama beberapa orang sahabat. Dan kemudian dia balik ke kota Makkah. Ibunya telah jumpa dengan dia. Wahai Mus'ab, kau pilih antara Muhammad. Dia pujuk lagi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tetap berteguh pada ajaran Islam, tetap memilih Nabi SAW. Tetap pilih Nabi SAW. Dan lalu ibunya pun melepaskannya begitu saja dengan tanpa dia membawa apa-apa pun. Daripada baju yang mewah, dibutuhkan memakai baju yang compang-camping. Baju yang compang-camping. Baju yang terkoyak. Ketika itu, tuan-tuan, selepas itu, telah berlaku dalam musim haji, yang mana Nabi SAW telah mentargetkan kabilah-kabilah tertentu untuk mengajak dakwah pada Islam. Dan dakwah Islam telah diiklankan, telah dibuat secara terus, berterang-terangan. Penentangan demi penentangan yang akan dihadapi oleh Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW pernah disekat, pernah diboikot, dan Mus'ab bin Umair bersama Nabi SAW. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika musim haji, Nabi SAW telah pergi ke satu kemah orang Arab, kabilah-kabilah Arab untuk dakwah pada Islam. Dan kabilah Nabi SAW telah berjumpa orang-orang Madinah. Orang Madinah ni dia telah tahu tentang kenabian Nabi SAW. Dia tahu daripada orang Yahudi. Mana orang Yahudi telah membaca ataupun telah memberitahu orang kota Madinah ni akan datang Nabi akhir zaman daripada golongan kami akan berperang dengan kamu nanti. Tetapi Allah SWT menterbalikkannya. Nabi akhir zaman datang daripada kota Makkah, daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Bani Israel, daripada bangsa Arab, dan kemudian Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah. Jadi, orang Madinah ni telah mendengar kenabian, tanda-tanda kenabian. Mereka makin yakin dan mereka telah meluk Islam. Kabilah tersebut dalam Islam dan mereka telah datang kepada Nabi SAW, membuat perjanjian Aqabah pertama, membuat perjanjian Aqabah kedua. Nabi SAW telah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan mereka. Mus'ab bin Umair awal safara'in fil Islam. Orang yang pertama bermustafir yang khuruj dakwah, yang selepas Nabi SAW, orang pertama yang khuruj dakwah adalah Mus'ab bin Umair. Untuk keluar dakwah, untuk keluar jalan Allah SWT, untuk sampaikan agama ni.
Jadi Mus'ab bin Umair telah berjumpa dengan penduduk kota Madinah dan mengajarkan tentang penduduk Madinah tentang Islam. Apa yang berlaku adalah antara kabilah, ketua kabilah ni tidak berpuas hati dengan Mus'ab bin Umair. Antara mereka ialah mungkin Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'az, tak salah saya. Tapi dua-dua ni ketua kabilah. Sa'ad bin Ubadah pun ketua kabilah, Sa'ad bin Mu'az pun ketua kabilah. Dia tak berpuas hati dengan Mus'ab bin Umair. Tak salah saya antara dua dah. Tu. Dan mereka nak bercadang untuk mengusir Mus'ab bin Umair. Tetapi apakah daya hidayah Allah lebih pantas daripada itu? Apabila mereka telah duduk dan berjumpa Mus'ab bin Umair dan mereka tertarik dengan Islam dan mereka telah memeluk Islam. Sa'ad bin Mu'az dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tak salah saya. Antara dua tu saya terlupa. Tapi dua tu antara dua ni ketua kabilah. Sa'ad bin Ubadah ketua kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'az ketua kabilah Khazraj. Apa yang di masyarakat Madinah ketika itu, mereka semakin ramai Islam. Dan Mus'ab bin Umair telah kembali ke kota Mekah dan membuat persiapan untuk berhijrah dan menunggu wahyu daripada Allah SWT. Rasulullah SAW menunggu wahyu daripada Allah SWT untuk berhijrah ke kota Madinah. Apabila telah diperintahkan hijrah, maka sahabat-sahabat semua berhijrah ke kota Madinah, termasuk juga Mus'ab bin Umair. Telah berhijrah bersama-sama para sahabat ke kota Madinah. Dan kita tahu bagaimana peristiwa hijrah Nabi SAW. Nabi SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terakhir, yang berhijrah. Nabi SAW yang mana telah berhijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu buah Nabi SAW, bagaimana kita maklum telah dia kapung, dan Nabi SAW telah membaca ayat 9 daripada surah Yasin, telah menghembuskan baling ke muka-muka Quraisy tersebut. Pemuka Quraisy tersebut tertidur dan tidak tahu Nabi SAW telah keluar daripada rumah. Dan mereka telah bangun, mereka tidak menetap. Mereka tengok semua, bukan Nabi SAW tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi satu pengorbanan juga tuan-tuan yang mulia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berkorban, pemuda juga yang sanggup berkorban nyawa untuk Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW telah berhijrah. Sebagaimana kita tahu kisah bahawa ada seorang pemuda Quraisy telah mengikut, telah yang mana tapi tidak berjaya menangkap Nabi. Bahkan Nabi SAW menjanji kepadanya bahawa satu hari dia akan memakai mahkota Kaisar, mahkota Kisra, mahkota Parsi. Dan kemudian Nabi SAW telah disambut oleh penduduk kota Madinah, dan Nabi SAW telah membentuk jaga Madinah, Sahifat Madinah, yang mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang yang berhijrah bersama Nabi, dan kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah yang telah memeluk Islam. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Pada tahun kedua hijrah telah difardukan puasa. Dan kemudian telah berlakulah peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. 313 umat Islam melawan dengan 1,000 orang. Dan Mus'ab bin Umair ketika itu bersama-sama dengan 313 umat Islam melawan dengan 1,000 orang kaum musyrikin Quraisy. Ketika itu, tuan-tuan, yang mana 5,000 malaikat telah bantu umat Islam untuk melawan pasukan 1,000 musyrikin Quraisy ketika itu. Yang mana tentera Islam yang sedikit, ada di antara mereka yang tidak membawa pedang pun, tidak membawa pelapah tamar pun, membawa badan saja.
Tak ada senjata. Keadaan ketika itu orang Islam miskin. Ada yang mereka telah baru meluk Islam. Tapi sebab pertolongan Allah, sebab keyakinan pada Allah, Allah bantu mereka. Pasukan muslimin ada 2 ekor kuda saja. Itu Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Amr. Dan beberapa pasukan pemanah yang berada di pasar hadapan dan beberapa bilah pedang saja dan beberapa pelepah tamak. Ketika berlaku peperangan 3 lawan 3. Hamzah melawan dengan Utbah. Ubaidah bin Haris melawan dengan Syaibah. Ali radhiyallahu anhu melawan dengan Walid bin Utbah. Yang mana kaum musyrikin Quraisy semua mati dibunuh. Dan kaum muslimin seorang saja syahid, Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu. Tadi kita sebut. Kemudian berlakulah pertempuran yang dahsyat, yang mana pasukan pemanah berada di hadapan. Ketika itu memanah pasukan-pasukan kaum musyrikin Quraisy, yang berguguran kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Apabila kaum musyrikin Quraisy telah hampir, pasukan pemanah ke belakang dan pasukan-pasukan yang berada di belakang, muslimin kaum sahabat yang berada di belakang terus menerjun menekan musuh ketika itu. Mus'ab bin Umair ketika itu bersama pasukan tentera Islam ketika itu. Apa yang berlaku? Umayyah bin Khalaf telah dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Abu Jahal telah dibunuh oleh 2 orang budak. Iaitu pemuda, 2 orang pemuda yang berumur belasan tahun, 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun ketika itu. Dengan Muawis bin Mu'az bin Amr dengan Muawis bin Afra. Tak saya. Al-Ansari. Kedua-dua ni Ansari. Yang kemudian Abu Jahal jatuh dan tak mampu bangun. Kemudian kepala Abu Jahal telah dicantas oleh para sahabat yang bertubuh kecil. Begitu dia adalah qari Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dicantas kepala oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kepala Abu Jahal ni telah dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga telah berlaku kemenangan yang begitu besar yang bermakna membuat tentera Islam ketika itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kaum musyrikin Quraisy tidak puas hati. Mereka nak mengadakan perlawanan lagi sekali. Berlakulah pertempuran tahun ketiga Hijrah lepas dalam 6 Syawal saya ataupun 3 Syawal saya. Peperangan Uhud. Rasulullah SAW telah menempatkan pasukan pemanah di adenan bukit. Ketika itu Mus'ab bin Umair telah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk membawa bendera panji-panji Islam ketika itu. Dan berlakulah peperangan pada round yang pertama, pusingan yang pertama. Pusingan yang pertama kita melihat bahawa tentera-tentera Islam telah bergasak dengan begitu dahsyat. Hamzah radhiyallahu anhu telah menebas musuh satu demi musuh telah jatuh, begitu juga Mus'ab bin Umair. Dan Hamzah radhiyallahu anhu ketika itu telah menebas musuh, dan ketika itu adalah Wahsy, hamba abdi kepunyaan Hindun, yang mana Hindun telah menjanjikan kepada Wahsy ni nak bebaskan Wahsy dan bagi kekayaan kepada Wahsy kalau sekiranya bunuh Hamzah. Wahsy ni adalah pembaling lembing yang ataupun pelontar lembing yang tepat, dan dia tak berani berdepan dengan Hamzah. Tak berani bersemuka dengan Hamzah. Hamzah kita tahu bagaimana keberanian dia dalam menghadapi musuh. Ketika itu juga Hamzah telah menebas satu demi satu musuh jatuh di tangan Hamzah ramai. Ketika itu Wahsy melihat Hamzah dalam keadaan leka melawan musuh ketika itu, dia telah membaling tombak lembing ataupun tombak sehingga tertusuk kepada Hamzah radhiyallahu anhu, yang mana Hamzah radhiyallahu anhu cuba mendapatkan Wahsy, nak menebas kepada Wahsy, tapi bahkan tidak berdaya, dan akhirnya Hamzah telah syahid di jalan Allah SWT. Apabila telah melihat Hamzah syahid, pasukan muslimin makin bersemangat lagi untuk mengejar syahid.
menekan pasukan musuh sehingga pasukan musuh berlari tampukah tak berani berdepan dengan kaum muslimin ketika itu. Ketika itulah harta kekayaan telah ditinggalkan zaman pasukan musuh tinggalkan segala harta ghanimah ketika itu. Kesilapan yang berlaku 47 orang pasukan pemanah telah turun daripada bukit, hanya tinggal 3 orang saja. Ibnu Jubair, ketua pasukan pemanah ketika itu, dengan 2 orang lagi. Ketika itu mereka turun ke bukit beramai-ramai berebut harta. Ketika itulah berlakulah peperang. Rentetan pusingan kedua dalam peperang Uhud. Yang mana Khalid Al-Walid yang ketika itu belum Islam, telah mematah balik telah berada di posisi belakang, telah buat counter attack, dan kemudian sebahagian pasukan Khalid Al-Walid ataupun Ikrimah dan Ikrimah di sayap kirinya, sebahagian pasukan mereka ni telah naik atas dan membunuh 3 orang sahabat pemanah yang masih berjaga di atas, dan mereka semua syahid, masuk Ibnu Jubair radhiyallahu anhu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pasukan muslimin apabila diserang oleh 200 pasukan musuh daripada belakang, dan kemudian beberapa ratus, 900 atau 1000 dalam menyerang daripada yang lari tabukan tadi, telah bersatu balik menyerang balik kaum muslimin. Keadaan kucak hati ketika itu berlaku. Apa yang berlaku tuan-tuan ketika itulah Mus'ab bin Umair menunjukkan kesinga dia, dia menunjukkan keberanian dia, memegang bendera dengan begitu gagah, dia melawan musuh satu demi satu. Ketika itu juga datanglah pasukan musuh yang bernama Ibnu Qayyimah. Ibnu Qayyimah telah letak tangan kanan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pegang tangan kiri. Letak tangan kiri dan dia pahut dengan dada dia. Dan akhir sekali telah dibunuh Mus'ab bin Umair ketika itu juga. Kematian Mus'ab bin Umair sebagaimana kematian Mus'ab bin Umair begitu juga telah terjadi kepada Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib ketika dia di perangan Mu'tah. Lalu bendera Mus'ab bin Umair ni telah disambut oleh beberapa orang sahabat, telah sambut oleh Sayyidina Ali tak salah saya, dan kemudian dan ketika itulah perang Uhud, atau Sayyidina Ali ataupun salah seorang sahabat wanita ataupun sahabiah yang bernama Ummu Amarah telah sambut, telah berdepan sendiri. Ummu Amarah berdepan sendiri dengan Ibnu Qayyimah sehingga Ummu Amarah cedera parah. Tapi akhir sekali Ibnu Qayyimah telah mati, gugur ketika dikatakan Ibnu Qayyimah gugur dalam peperangan Uhud juga, tersungkur dalam peperangan Uhud. Dia telah dibunuh oleh salah seorang sahabat. Wallahu a'lam. Apabila telah selesai peperangan Uhud, Nabi SAW mendapat cedera parah, dan para syuhada dan peperangan Uhud telah diperhatikan oleh satu Nabi untuk disolatkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Mayat Sayyidina Hamzah, jasad Sayyidina Hamzah yang telah berlubang, dan Nabi SAW menangis melihat jasad Sayyidina Hamzah. Dan jasad Mus'ab bin Umair memakai baju compang-camping ketika itu, meninggalkan hati kalian. Nabi SAW pun menangis Mus'ab bin Umair. Sehingga kan nak menutupkan dua-dua mayat ni, itu jasad ni, tidak ada kain mencukupi. Kalau tutup muka, nampak kaki. Kalau tutup kaki, nampak muka. Begitu juga antara mayat Hamzah dengan Mus'ab bin Umair. Mereka terpaksa nak menutup muka Mus'ab bin Umair, nampak kaki, dan nak menutup kaki Mus'ab bin Umair, nampak muka. Ketika Nabi SAW menangis melihat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang hebat, meninggalkan harta kekayaan dan sanggup susah untuk agama Allah SWT. Menangis Nabi SAW. Mus'ab bin Umair telah syahid di jalan Allah ketika umur dia 33 tahun. Jadi kita lihatlah pengorbanan. Kisah pertama, pemuda di sekeliling Nabi ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu,
walaupun umur dia tidak panjang, tapi pengorbanannya sampai sekarang buku catatannya masih dibuka. Sebab pengorbanan yang telah dibuat oleh Mus'ab bin Umair ni tiada tolok bandingnya. Jadi atas maksud tuan-tuan, kita dapat ambil iktibar daripada apa yang telah disampaikan oleh saya. Ketika kalau ada fakta yang salah, boleh betulkan di ruang komen. InsyaAllah semoga kita dapat amal dan kita dapat hayati kisah para sahabat. InsyaAllah tajuk kedua akan menyusul tidak beberapa lama lagi, insyaAllah, ataupun minggu depan, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, saya akan menyusul tajuk kedua, iaitu tasnaf saya Salman Al-Farisi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.